Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Saya Fazril Hisham Afandi bersama anda untuk Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 7 Mac. Projek pembinaan kompleks Sukan Sepauh yang bernilai 14 juta ringgit dinyatakan siap pada akhir bulan ini. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, pada masa ini projek rakyat itu dalam fasa akhir pembinaan. Ujar Dato' Amar Douglas setelah melawat projek tersebut, kompleks sukan itu mempunyai stadium tertutup dan terbuka yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan sukan, antaranya gelanggang badminton, trek larian dan padang bola sepak. Sementara itu, dalam lawatan ke Pasar Baharu, Dato' Amar Douglas berkata pasar 2 tingkat itu yang menelan kos pembinaan RM5 juta dijangka siap pada Julai tahun ini. Rakyat Sarawak kini lebih yakin dan menghargai usaha kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam perjuangan mengembalikan hak negeri yang terhakis di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, sokongan penuh terhadap GPS pada pilihan raya negeri ke-12 baru-baru ini telah mencerminkan penghargaan dan keyakinan tersebut. Dato' Amar Douglas juga berkata kemenangan besar parti berkenaan yang telah berjaya menakluki 76 daripada 82 kerusi dipertandingkan tersebut juga menunjukkan bahawa rakyat Sarawak menolak pemimpin tempatan daripada parti dari Semenanjung untuk memperjuangkan hak-hak Sarawak. Sehubungan itu, beliau menyeru rakyat di negeri ini untuk terus memberi sokongan terhadap kerajaan untuk mencapai lebih banyak kejayaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan 3 tahun sekali Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu bagi Ranting Bangkit dan Ranting Surit di Surit Tengah Debak. Selain fokus terhadap pembangunan wanita dalam mengendali kehidupan termasuk menjana pendapatan, kelestarian ekosistem dan keselamatan makanan juga antara agenda penting dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kelestarian ekosistem dari segi keselamatan makanan juga perlu diberi fokus sewajarnya ke arah kesejahteraan komuniti. Hasrat kita untuk memastikan bahawa dari segi ekosistem kita, dari segi makanan, food security kita sentiasa diberi fokus, diberi fokus yang sewajarnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program melepaskan 20,000 anak ikan jenis lampam Jawa di JT Esplanade Sepupuk. Program tersebut merupakan salah satu daripada 4 aktiviti yang dianjurkan kementeriannya bersempena sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Miri esok. Benih ikan yang dibekalkan oleh Jabatan Pertanian bahagian Miri dapat dituai hasilnya dalam tempoh 3 bulan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti komited memperkasa golongan orang kurang upaya OKU dalam pelbagai kemahiran dan latihan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini bagi memberi ruang dan peluang untuk menjana pendapatan. Ujar Datuk Seri Fatimah, golongan ini diberikan latihan mengikut minat dan potensi masing-masing bagi memastikan mereka berjaya melaksanakan bidang yang diceburi. Jelas beliau lagi, kementeriannya amat menyokong usaha yang dilakukan oleh golongan ini yang gigih berusaha dengan tidak menjadikan kekurangan sebagai penghalang menjalani kehidupan seharian. Datuk Seri Fatimah berkata demikian ketika berkunjung ke Pusat Aktiviti Persatuan OKU Fizikal, Miri. Beliau turut memuji usaha golongan OKU di pusat itu yang melaksanakan pertanian moden kaedah hidroponik dan perkhidmatan urut yang diusahakan oleh ahli persatuan itu sendiri. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga layak untuk memohon geran pelancaran sebanyak RM5,000 bagi menubuhkan sesebuah perusahaan mereka. Ia sekaligus membantu golongan itu menjana pendapatan.
Kerajaan mengiktiraf peranan wanita sebagai golongan yang boleh membantu membangunkan semula ekonomi negara. Menerusi program pemerkasaan wanita, Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, peranan wanita seharusnya tidak diabaikan dalam membangunkan semula ekonomi negara yang terkesan akibat wabak COVID-19. Datuk Rubiah menambah kerajaan juga telah menyarankan supaya meletakkan syarat iaitu keperluan bagi syarikat-syarikat senarai awam untuk meletakkan sekurang-kurangnya seorang wanita sebagai ahli lembaga pengurusan syarikat. Jelasnya ini sekaligus meletakkan peranan wanita setaraf dengan golongan lelaki dalam peringkat membuat keputusan. Tambahnya lagi, dalam usaha membantu golongan wanita, pelbagai inisiatif disediakan kerajaan antaranya Tekun Nasional, My Kasih Capital dan geran khas dari Jabatan Pembangunan Wanita Sarawak. Beliau berucap pada perasmian Majlis Sambutan Hari Wanita 2022 peringkat daerah Samarahan di Kampung Muara Tuang, Kota Samarahan. Seorang pemilik kedai makanan di Sarike dikompaun kerana tidak mempamerkan tanda harga yang jelas pada menu jualan. Ketua Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sarike, Muhammad Zawawi berkata, kompaun sebanyak RM300 itu dikeluarkan selepas siasatan dilakukan di premis berkenaan. Muhammad Zawawi mendedahkan pemilik kedai berkenaan didapati melakukan kesalahan di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2020. Jelasnya, siasatan dilakukan susulan satu hantaran seorang pengguna di laman sosial yang mendakwa semangkuk mi sup ikan yang dimakannya berharga RM60. Menerusi kenyataan media, Muhammad Zawawi berkata peniaga itu memberitahu mi sup pelanggan terbabit menggunakan ikan patin yang bernilai tinggi, namun mengakui tidak meletakkan tanda harga yang jelas pada menu makanan. Sehubungan itu, Muhammad Zawawi meminta peniaga supaya jujur ketika menjalankan perniagaan dan mengikut peraturan dengan meletakkan tanda harga yang jelas bagi memudahkan pengguna membuat pilihan. Pada masa sama, pengguna juga perlu menyemak menu yang disediakan dan memastikan harga sebelum membuat pesanan. Sekiranya didapati terdapat peniaga yang tidak mematuhi undang-undang, pengguna boleh menyalurkan aduan di talian 084 65 7751 atau WhatsApp ke 019 279 4317. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepangi COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai pelitup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Bilangan kes baharu COVID-19 di Sarawak melibatkan kategori klinikal 3 hingga 5 menunjukkan sedikit peningkatan semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media hariannya berkata sebanyak 11 kes kategori klinikal 3 hingga 5 direkodkan semalam berbanding 7 kes semalam. Daripada 11 kes berkenaan, 3 kes adalah pada kategori 3 dan 4 kes masing-masingnya merupakan kategori 4 dan 5. Dalam pada itu, sebanyak 1,244 kes baharu dilaporkan semalam. Daerah Kuching merekodkan 446 kes, diikuti Miri 235 dan 147 kes dilaporkan di Sibu. Manakala 21 buah daerah lain di Sarawak mencatatkan antara 78 dan 1 kes. JPBN turut memaklumkan 1 kes kematian dilaporkan semalam yang melibatkan seorang warga emas lelaki berumur 72 tahun yang meninggal dunia di Hospital Simunjan pada Jumaat lepas.
kes mempunyai latar belakang komorbid iaitu tekanan darah tinggi dan penyakit paru-paru obstruktif kronik. Selain itu, terdapat 4 kluster yang masih aktif setakat semalam. Membudayakan kesihatan menerusi program Kuching Car Free Morning atau Pagi Tanpa Kenderaan mampu diperhebat dengan memasukkan beberapa aktiviti sampingan. Bagi pengerusi Protem Kuching Foldies, Abang Muhammad Khaidir, Abang Suhaili, program tersebut boleh ditambah baik dengan penyertaan saringan kesihatan selain jualan produk-produk penjagaan kesihatan. Kalau dapat kita buat macam booth jualan ke, ada bike show, ada untuk kempen demam darah, booth-booth kempen demam darah dan lain-lain supaya lebih meriah lagi lah. Sementara itu, dalam tinjauan RTM mendapati warga kota mengambil peluang beriadah bersama ahli keluarga dan kawan-kawan dalam pelbagai kaedah termasuk berbasikal, jogging dan berkasut roda. Baguslah benda tu untuk beriadah dengan family, dengan kawan-kawan. Okey. Untuk kesihatan juga lah. Baguslah di bola selalu mendapat setiap minggu malah tu. Nang sonok lah, nang biak pun happy. Dan nang excited. Ada asal sebab pulang dah jangan. Mendapat hari Sabtu, Minggu pun nak di bola pun bagus juga lah. Jangan ditahatkan untuk hari Minggu aja. Hari Sabtu Minggu jangan gini tu dah Sabtu Minggu, Sabtu dah si kerja nak. Diharapkan dilanjutkan untuk selamanya every first week of the month kan. Untuk kesihatan semualah. And then lagi pun suka bercampur kami and then bergaul dengan orang, berkenalan yang satu sama lain juga. Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara, program bermula pukul 6 hingga 9.30 pagi hari Ahad minggu pertama setiap bulan ini bertujuan membantu mengurangkan kadar pelepasan karbon serta kesesakan jalan. Diadakan di Padang Merdeka Kuching, program tersebut adalah bagi menggalakkan gaya hidup cergas dan sihat dalam kalangan warga kota. Antara jalan yang ditutup sepanjang program itu adalah Jalan Padang Merdeka, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Pearl dan Jalan Barak. Sekian berita pagi Sarawak edisi Isnin 7 Mac. Keluarga Malaysia, layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam hormat. Assalamualaikum.